Assalamualaikum. Tugasan kumpulan kami adalah mengenai dimensi nilai budaya offstage, iaitu jarak kuasa, power distance. Kesemua masyarakat bertamadun akan mempunyai kebudayaan yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu turun-menurun melalui nenek moyang kita. Budaya melambangkan kepribadian dan jati bagi sesebuah masyarakat, dan ia juga merupakan identiti taraf atau peringkat sosial bagi sesebuah masyarakat. Taraf yang diperolehi bagi sesebuah masyarakat adalah berdasarkan daripada nilai budaya yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat tersebut. Budaya sentiasa mempengaruhi dalam kehidupan kita dan secara tidak langsung ia juga akan mempengaruhi apa jua yang kita akan laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Terdapat 5 dimensi untuk menilai masyarakat silang budaya yang dinyatakan oleh Hofstede, iaitu 1. Jarak kuasa, 2. Pengelakkan ketidakkepastian, 3. Individualisme atau kolektivisme, 4. Masculinity atau femininity, dan yang terakhir 5. Orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Namun, kumpulan kami memilih dimensi jarak kuasa di negara Malaysia bagi tugasan ini. Malaysia merupakan negara aman dan makmur yang dikenali di mata dunia. Melalui analisis dimensi yang telah dikaji oleh Hofstede, jika bacaan jarak kuasa bagi sesebuah negara itu adalah tinggi, ia menunjukkan bahawa semakin tinggi ketaatan masyarakat kepada ketua atau golongan atasan ataupun kepada mereka yang mempunyai status dalam golongan masyarakat tersebut. Manakala bagi skor yang rendah, walaupun pemimpin yang berkuasa mengeluarkan keputusan, maka ahli atau organisasi tersebut juga boleh tidak menerima keputusan tersebut dan seterusnya mempertikaikan keputusan tersebut dan terlibat sama dalam pembuatan keputusan. Skor tersebut adalah sumber daripada clearculture.com yang menunjukkan bahawa negara Malaysia parameter jarak kuasa yang tinggi iaitu skor sebanyak 104, iaitu bacaan paling tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Ia menunjukkan bahawa negara mempunyai ketaatan yang tinggi kepada golongan atasan. Ia adalah dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan budaya yang diterapkan pada setiap individu. Jarak kuasa yang jelas adalah melalui kuasa pentadbiran di Malaysia, di mana masyarakat menerima perbezaan tahap kuasa, iaitu terdapat segelintir orang menerima kuasa daripada masyarakat lain. Malaysia mengamalkan jarak kuasa yang tinggi seperti mana pentadbiran kerajaan Malaysia, iaitu di mana proses dalam membuat sesuatu keputusan akan dibincangkan pada peringkat pengurusan, manakala keputusan akan diputuskan oleh pihak pemimpin tertinggi. Kuasa dalam pembuat keputusan adalah tertakluk kepada barisan pemimpin yang tertinggi, di mana rakyat adalah tidak boleh masuk campur dalam urusan pembuatan keputusan dan terdapat pengasingan kuasa yang dipanggil doktrin. Pentadbiran Malaysia sentiasa mengamalkan konsep hanya golongan tertentu sahaja yang mempunyai kuasa dengan tahap kuasa yang terhad dan berbeza. Ironinya, di Malaysia, setiap individu tidak kira yang mempunyai kuasa atau tidak akan berada di bawah kuasa perlembagaan, iaitu undang-undang bertulis dan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Raja merupakan golongan tertinggi dan setiap salah seorang raja akan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, iaitu ketua negara mengikut giliran. Setiap raja yang bersemayam dianugerahkan beberapa kedudukan dan peranan secara bertulis dan diwarisi secara turun-menurun. Sudah menjadi adat bagi masyarakat Malaysia untuk hormat kepada raja seperti mana rukun negara yang kedua. Dan ia adalah tingkah laku yang diterima oleh kesemua masyarakat dan menjadi peraturan turun-temurun dari zaman nenek moyang kita, serta kewajipan bagi semua masyarakat untuk mematuhinya tanpa paksaan. Negara Malaysia yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi adalah kerana keputusan mengenai hal ehwal negara adalah
dibuat oleh golongan atasan iaitu pemimpin atau kerajaan yang memerintah dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan apapun keputusan adalah dibuat rakyat sentiasa akur dan mematuhi arahan terhadap keputusan yang telah dilaksanakan dan disebabkan oleh faktor motivasi dan juga nilai kesetiaan yang tinggi. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Itulah gaya bahasa yang digunakan oleh golongan diraja, iaitu golongan atasan yang dipanggil dengan nama bahasa istana. Sebelum saya ingin menerangkan apakah pengaruh dimensi nilai budaya hosted, iaitu jarak kuasa di Malaysia dalam bahasa dan komunikasi, mari kita saksikan video pendek ini terlebih dahulu. Ampun tuanku, yang amat berhormat Datuk Perdana menghadap. Menghadap. Sila Datuk. Ampun tuanku, titah ke bawah duli patik telah laksanakan. Bagus saudara, letakkan di situ. Tuanku. Dan bendahara, pergilah berehat dahulu. Menjunjung titah, tuanku. Bos, sambung meja. Nanti banyak kawan datang. Berapa? 5? 30. 30 ah? 30. Bos, wifi password apa? Bayar dulu. Bayar dulu. Bayar dulu. Apa belum order? Password, bayar dulu. Oh. Apa lagi orang? Amoy. Ini Homa. Apa makan Amoy? Apa makan? Apa makan ah? Kasih tetare ronde. Tetare wone. Roti telur ronde. Roti telur ronde. Anda sudah saksikan video pendek ini tadi? Okey, ini menunjukkan bagaimana rakyat berkomunikasi dan bagaimana pihak atasan berinteraksi di antara satu sama lain. Komunikasi adalah cara bagaimana seseorang individu untuk berinteraksi bagi individu atau kumpulan yang lain dengan menggunakan bahasa yang tertentu. Seperti yang sedia maklum, kebiasaan rakyat biasa di Malaysia tidak mempunyai protokol dalam berbicara. Cukup sekadar dengan menjaga etika masing-masing, iaitu bercakap dengan nada yang lembut, tidak bercakap kasar. Uniknya masyarakat di Malaysia, terdapat pelbagai bahasa yang digunakan bagi setiap etnik. Di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan etnik dan mempunyai bahasa serta gaya dalam berkomunikasi mengikut identiti masing-masing. Perkara yang lebih unik di Malaysia adalah apabila rakyat Malaysia menggunakan bahasa Malaysia, mereka akan bertutur mengikut logat dan dialek yang berbeza mengikut cara dari negeri masing-masing. Walaupun setiap negeri akan bercakap dalam bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Perkara ini adalah diterima oleh seluruh rakyat Malaysia dalam penggunaan dialek bagi setiap individu masing-masing, kerana bahasa adalah cara berkomunikasi, adalah melambangkan taraf dan identiti bagi setiap individu itu sendiri. Contohnya saya boleh bagi di sini adalah rakyat Malaysia akan berbicara, setiap perkataannya akan diakhiri dengan manakala contoh lain yang saya boleh berikan adalah negeri daripada Terengganu, mereka akan mengakhiri ayat mereka atau perkataan mereka diakhiri dengan huruf NG. Contoh lain yang saya boleh bagi ayatnya adalah orang Johor bila bercakap untuk pergi makan, kita nak pergi makan mana? Tapi kalau orang Terengganu pula berbicara, mu nak makan mana? Macam tu. Lebih kurang perkataannya lah. Okey, manakala bagi golongan atasan seperti golongan diraja, mereka akan menggunakan bahasa istana yang lebih seni dan halus. Tata cara dan gaya bahasa yang digunakan adalah terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi ketika ingin berbual atau menghadap dengan golongan atasan.
Jika masyarakat berpeluang untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, maka terdapat beberapa perkataan yang perlu ditutur dalam bahasa istana. Contohnya seperti perkataan saya digantikan dengan perkataan patik. Contoh lain yang saya boleh berikan adalah perkataan menjemput ditukarkan dengan perkataan mempersilakan. Bahasa istana yang digunakan oleh golongan atasan adalah lebih kepada bahasa klasik atau bahasa asli orang Melayu zaman dahulu. Dan ia masih lagi digunakan sehingga hari ini. Ini menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai ketaatan kepada raja dengan menerima perbezaan kuasa dengan penyampaian cara berkomunikasi yang berbeza, iaitu bercakap dengan cara yang jarang dilakukan yang secara lazimnya jika berbual sesama masyarakat adalah lebih bersahaja tanpa protokol. Penerimaan jarak yang kuasa yang tinggi menyebabkan masyarakat akur dengan tata cara perbezaan berkomunikasi antara sesama mereka dan juga dengan golongan atasan. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu protokol dan juga etika. Etika bermaksud cabang falsafah yang dihaskan untuk masalah moral. Etika berasal dari perkataan Yunani etikos yang bermaksud watak atau kepunyaan watak. Manakala protokol pula berasal daripada perkataan Yunani iaitu protokol kulen yang menggabungkan dua dasar protokos dan kol. Protos bermaksud yang pertama, manakala kol pula bermaksud pelekat, iaitu pelekat yang pertama. Merujuk sehelai kertas yang ditampalkan pada dokumen undang-undang untuk membuktikan kesahihannya. Sedia yang kita maklum, dalam jarak kuasa, contohnya masyarakat dengan sultan, terdapat satu perkara yang perlu diketahui oleh masyarakat. Contohnya berkenaan dengan etika dan protokol. Etika dan protokol digunakan dalam majlis rasmi, iaitu ianya berlaku yang melibatkan adat yang amat ketat, yang melibatkan kerabat-kerabat di raja dan istana. Contohnya majlis pertabalan, pemasyuran dan keputeraan baginda sultan. Dalam jarak kuasa ini, etika dan protokol sangat penting kerana ia adalah peraturan-peraturan tingkah laku atau sopan santun, sama ada dalam kehidupan seharian atau majlis yang berbentuk formal atau tidak formal. Adab tertib dalam sesuatu kelompok masyarakat ataupun satu pekerjaan. Secara kesimpulannya dapat diperjelaskan di sini bahawa jarak kuasa di Malaysia merupakan satu perkara yang sinonim di mana semua lapisan masyarakat tidak kira siapa saja akan dididik sejak kecil mengenai kepentingan dalam hormat menghormati satu sama lain yang merupakan kunci utama penerimaan jarak kuasa dalam masyarakat. Bagi masyarakat di Malaysia, ia bukan perkara yang luar biasa bagi setiap individu untuk menerima dan akur setiap keputusan yang dilaksanakan. Cara kita berkomunikasi juga mempunyai peranan yang tersendiri di mana secara tidak langsung setiap watak individu yang berubah dengan mengikut tata cara dan protokol golongan atasan dengan tanpa membantah. Etika dan protokol yang telah diwarisi daripada generasi ke generasi telah menunjukkan bahawa adat dalam hormat menghormati warga tua, golongan bangsawan atau pihak atasan adalah perkara yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Ia kekal diamalkan sehingga kini. Didikan sejak kecil daripada ibu bapa dan pendidikan di sekolah juga merupakan peranan yang penting yang telah ditetapkan amalan hormat menghormati kepada raja dan negara. Masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan sentosa apabila setiap individu mematuhi peraturan dan amalan budaya yang baik. Negara Malaysia merupakan negara aman dan makmur yang terkenal di mata dunia walaupun mempunyai pelbagai etnik dan kaum di dalamnya, dan ia disebabkan sesiapa sahaja setiap individu tidak kira di antara yang mempunyai kuasa ataupun tidak akan tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah kekalkan amalan budaya yang murni ini agar negara Malaysia akan kekal aman dan makmur. Dalam masa yang sama, ia adalah satu pengajaran yang baik kita turunkan kepada anak cucu kita pada kemudian hari. Sampai di sini saja video kami mengenai dimensi nilai budaya hosted atau jarak kuasa power distance. Jumpa di lain kali. Sekian, terima kasih.